Namun sebelum ini dalam pengalaman kita dalam masyarakat di Malaysia ini, pernah ada satu ketika seorang pemimpin Islam menggunakan ayat Quran untuk dia berdalil lah, untuk bukan Islam, pemimpin yang non-Muslim menggunakan Quran. Jadi sebenarnya Datuk Mufti, kita perlukan penjelasan, boleh atau tidak non-Muslim ini berhujah dengan Al-Quran. Kalau boleh, kenapa, bagaimana, dan kalau tak boleh, kenapa? Boleh tak orang bukan Muslim argue dengan orang Muslim menggunakan ajaran Islam? Boleh tak? Misalnya dia tengok satu orang Islam hutang dia tak bayar, dia kata awak kena bayar hutang lah, agama awak sendiri suruh bayar hutang. Boleh tak? Boleh ya. Satu orang Islam rasuah, lepas tu orang bukan Islam kata mana boleh awak rasuah, Nabi awak laknat, curse kepada orang yang ambil rasuah. Boleh tak? Boleh. Boleh. Islam adalah agama yang adil. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kata apa? Man zalama muahidan aw kallafahu fawqa taqatihi aw akhadha minhu syai'an min ghairi tibi nafsihi fa ana hajijuhu yaumal qiyamah. Sesiapa yang menzalimi non muslim, citizen, muahid ni rakyat non muslim. Sesiapa, bayangkan our prophet, our messenger Nabi SAW, Nabi ni, Nabi yang mungkin orang fikir kalau Nabi ni bukan Allah hantar, Nabi akan cakap untuk kepentingan dia je dan tim dia. Tapi no, Nabi kata sesiapa yang menzalimi non-Muslim, rakyat non-Muslim, atau membebankan dia di luar daripada keupayaan dia, kenakan cukai yang berat kepada dia di luar kepercayaan, au akhadha minhu syai'an min ghairi tibi nafsihi, ataupun ambil daripada dia sesuatu yang dia tak redha, dia tak bagi, kita rampas hak dia. Nabi kata fa ana hajijuhu yaumal qiyamah, aku akan menjadi lawyer dia, aku akan menjadi pembelanya pada hari kiamat kelak. Can you imagine? Nabi kata kalau kita buat pada non-Muslim zalim, Nabi akan bela non-Muslim tu pada hari kiamat. Adilnya agama. Soal akidahnya salah pada sisi Islam, itu soal lain. Tapi soal keadilan hak, itu dijaga oleh agama. Sebab itu di dalam sejarah, pada zaman Umar bin Abdul Aziz, sebelum daripada itu lagi, Islam telah memasuki satu wilayah di Uzbekistan sekarang ni dan kawasan-kawasan yang berkaitan, yang bersekitar dengannya. Nama dia Samarkand. Ni ustaz-ustaz nak mengaji ni, dia pernah mendengar nama Abu Lais Al-Samarkandi. Samarkand nama dia. Samarkand ni wilayah non-Muslim. Tentera Islam telah masuk ke dalam wilayah ini. Di dalam peraturan, Muslim Army tak boleh masuk menawan wilayah lain melainkan dengan beberapa peraturan. Yang pertama, mesti menyeru mereka kepada Islam dahulu. Tak boleh kita terus pergi tawan satu negara, kita mesti offer Islam pada mereka. If they refuse, kalau mereka tolak untuk menerima Islam, kita offerkan perdamaian, peace. Dengan dia bayar jizyah. Sebab apa? Kerana Islam nak buang halangan, agama tak boleh sampai ke negara tu. So you kena peace supaya kami boleh dakwah, you maintain di tempat you. Kalau dia tak mau, barulah boleh istihad peperangan. Dalam kes Samarkand, tentera Islam masuk terus. Sebab harta banyak Samarkand ni, takut mereka buat lari segala kekayaan mereka. Tentera Islam ketika itu ialah Muslim bin Qutaibah Al-Bahili, panglima tentera. Setelah Islam masuk kuasai negara mereka,
Lama-lama mereka duduk dengan tentera Islam, rakyat Samarkand tahu cara tentera Islam masuk ke Samarkand tu salah dari segi ajaran Islam. Then mereka tulis satu surat kepada Khalifah Islam daripada Samarkand, tulis Khalifah Islam pusat dia di Damsyik, iaitu zaman Omar bin Abdul Aziz. Tuan-tuan bayangkan, bukan ada flight boleh pergi masa tu, 1000 kilometer. Wakil mereka ni, wakil agama mereka ni bersidang, okey, sekarang kita tulis surat pergi kat ketua mereka. Dia ingat panggil sultan, bawalah hamba Allah ni naik kenderaan dia pergi ke Damsyik, Dimashq. Ni pasal ni ada orang mengaji bahasa Arab sebelah ni. Dimashq. Jadi pergi ke sana, bawa surat bagi tahu tentera Islam tak ikut rule. Sampai ke Dimashq dah beberapa hari baru sampai. Tengok-tengok ada tempat besar, masjid. Wakil non-Muslim ni dia sangka itu istana. Dia tengok ramainya orang masuk istana. Dia masuk-masuk, dia kata nikah istana sultan. Tak, dia kata masjid. Orang semayang. Orang tanya dia, pasal apa kau tak semayang? Kenapa kau tak salat, tak semayang? Dia kata, aku bukan Islam. Kau agama apa? Aku agama ahli Samarkand. Samarkand ni ada agama dia sendiri. Kenapa kau datang sini? Aku nak jumpa sultan. Oh, kau nak jumpa Amirul Mukminin? Ya, jumpa Amirul Mukminin. Mereka tunjuk rumah Omar Abdul Aziz. Rumahnya biasa saja, dia tengok Omar Abdul Aziz dia buat kerja di luar rumah tu, elok rumah dia sikit. Aku nak jumpa pemimpin mereka, pergi tunjuk aku tukang rumah pula. Dia kata tak, dia khalifah, pergi cakap dengan dia. Pergi cakap, tengok dia dengan Omar bin Aziz dengan isteri dia. Dia datang nak cakap, isteri khalifah masuk dalam. Omar bin Aziz katanya, ada apa? Dia kata, tentera engkau di Samarkand tak ikut peraturan. Mari tengok surat. Dia baca surat. Omar Abdul Aziz pusing surat tu, ambil pen, tulis kepada Gubernur Samarkand, laksanakan satu mahkamah, amsib qadi, laksanakan, tegakkan satu qadi kat pemerintah ni supaya membicarakan kes ini. Sikit dah cop surat. Dia pun tengok pada khalifah, banyak tu ya, banyak tu, buat balik. Dia kecewa. Dia kata, kalau tak kena fikir sagi orang negeri aku kata aku bohong, kata tak jumpa dengan khalifah ni, aku nak buang surat ni. Punya panjang aku mengadu, dia buat sikit nota aja. Nota sikit di atas surat tu juga. Lama-lama tak apalah, dia balik. Dia balik. Bila dia balik, sampai dia jumpa dengan kaum dia semua, respon apa? Dia tak bagi respon, tulis sikit macam tu ya. Macam buat minit ya. Kalau kita lah, ni pengarah tahu lah, minit ke bawah tu sikit. Dia apa kata, tak apa lah, nak buat macam mana, tak ada harapan. Tak apa, kita bagilah juga. Bagi kepada Gubernur. Bagi kepada Gubernur, immediately Gubernur buat mahkamah. Terkejut mereka, taat kepada khalifah. Masa tu Muslim bin Qutaibah Al-Bahili dah tak ada. Pengganti dia panggil qadi dia ketika itu Jumai' bin Hadir Al-Baji. Dalam sejarah ditulis oleh Ibn Kathir dan seumpamanya. Siapa rajin baca sejarah dia akan ingat. Bicarakan, pasal apa kamu masuk tak bagi dulu macam Islam minta dulu. Dia kata kalau kita bagi tahu awal, Panglima ni, kepala-kepala Samarkand ni bawa lari semua harta ni. Qadi kata, kita datang ke sini sebagai fatihin, membuka, mengajar manusia, bukan datang sebagai orang yang nak ambil harta untuk orang, negara orang. Kita datang bawa risalah Islam. Laisal
batran fatihin pembuka yang zalim kejam. Buat apa tak ikut peraturan? Salah. Kata dalam sejarah Samarkand, belum sempat matahari jatuh, matahari tenggelam, pada hari berkenaan keseluruhan tentera Islam keluar daripada Samarkand. Terkejut orang Samarkand, betul-betul punya. Setelah tentera menguasai negara, the whole army out from this country. Kemudian buat proses balik, seru pada Islam, buat proses balik, duduk di luar border. Kali yang berikutnya itulah orang-orang Samarkand menganut Islam. Saya nak ceritanya, adilnya boleh orang bukan Islam berhujah dengan agama Islam jika niatnya betul. Tapi kalau dia gunakan ayat Quran, dia baca dengan niat nak mempersendakan atau mempermainkan agama Islam, bukan saja dia tak boleh permain agama kita, kita pun tak permain agama dia. So dia tak boleh lakukan hal itu. Kita nak tengok in what context, dalam konteks apa dia quote nas-nas Islam itu. Kalau dalam konteks dengan niat yang baik, acceptable, diterima, accepted. Kalau tak dengan konteks nak mempersendakan, itu tidak diterima. Terima kasih.